Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan tugasan kritikan artikel kami dari subjek pentadbiran pembelajaran kod GGGA 5022. Pensyarah kami Dr. Rosli bin Haji Hassan. Seterusnya, kumpulan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Syamila binti Mansur, Siti Nur Azmina binti Azami, Nur Syada binti Ahmad, Nur Alia Syazwani binti Kelana, Nur Fahana Najiyah binti Suhaimi dan saya sendiri Siti Anissa binti Tarikan. Ini merupakan pilihan artikel kami, Pentaksiran Bilik Darjah dan Kemenjadian Murid, pengukuran tahap perkembangan pembelajaran murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Penulis artikel ini ialah Kalai Selvan Arumugam, diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 14 muka surat. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syamila binti Mansur akan membentangkan untuk soalan yang pertama, iaitu apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda dan jelaskan. Antara idea-idea utama dalam artikel ini adalah isu rungutan daripada guru selaku pelaksana kurikulum. Yang kedua, faktor-faktor PBD tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, dapatan kajian pelaksanaan PBD melalui 4 tema. Dan yang keempat, saranan penulis dan kajian yang lepas. Kita tengok kupasannya. Okey, yang pertama, isu rungutan daripada guru selaku pelaksana kurikulum. PBD telah menimbulkan pelbagai rungutan dalam kalangan guru kerana guru telah terbiasa dengan amalan pentaksiran secara sumatif, itu peperiksaan, dan perlu beralih kepada pentaksiran formatif iaitu PBD telah menimbulkan kegusaran dan kurang keyakinan untuk mentaksir. Yang kedua, faktor-faktor PBD tidak dapat dilaksanakan dengan baik di mana pengetahuan guru berkenaan pelaksanaan teknik PBD masih di tahap yang rendah. Guru hanya didedahkan dengan teknik PBD namun tidak diperincikan tentang cara-cara melaksanakan teknik PBD. Oleh itu, guru keliru sama ada mereka menjalankan PBD atau proses PBD. Yang ketiga, dapatan kajian pelaksanaan PBD melalui 4 tema iaitu pentaksiran formatif, kerja rumah, aktiviti pengayaan dan maklum balas. Guru telah menjalankan PBD berdasarkan rujukan di SKP seperti yang disarankan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan bahagian perkembangan kurikulum. Tetapi berdasarkan dapatan, 8 daripada 10 orang guru telah melaksanakan PBD secara terasing daripada proses PBD. Yang keempat, saranan penulis di mana penulis menyatakan bahawa pelaksanaan PBD hendaklah dijalankan semasa proses PDP dan tidak diasingkan. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan proses PDP dengan sistematik agar maklumat berkaitan status, kefahaman, kemahiran dan pengetahuan murid dapat diterapkan dalam pelaksanaan PBD. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azmina binti Azami. Saya akan bentangkan pada soalan yang kedua. Adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Jelaskan. Seterusnya. Idea yang telah dilontarkan dalam artikel ini merupakan idea-idea yang baru memandangkan pentaksiran bilik darjah baru sahaja diperkenalkan pada tahun 2019. Informasi yang diberikan sangat praktikal untuk guru-guru gunakan di sekolah bersesuaian dengan keadaan pembelajaran murid-murid yang semakin ke hadapan dan bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Ada 4 idea yang dilontarkan dalam artikel ini ialah mengenai kaedah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Yang pertama, pentaksiran formatif. Kedua, kerja rumah. Ketiga, aktiviti pengayaan. Dan keempat, maklum balas. Yang seterusnya, pentaksiran formatif. Pentaksiran ini dilakukan mengikut standard di SKP dan pelaksanaannya dijalankan berbentuk soalan-soalan topikal untuk mentaksir murid. Guru-guru melakukan proses penambahbaikan dengan memberi maklum balas kepada murid-murid selepas pentaksiran dilaksanakan. Yang kedua, kerja rumah dilakukan pada setiap hujung proses pembelajaran. Guru akan memberikan kerja rumah dan murid akan menyiapkan pada waktu yang tertentu. Guru akan menyemak kerja rumah tersebut dan memberi maklum balas secara bertulis kepada mereka. Seterusnya, proses bimbingan akan dilakukan secara sekiranya murid melakukan kesilapan. Yang seterusnya, aktiviti pengayaan. Aktiviti ini menekankan kepada aktiviti
aktiviti yang berpusatkan kepada murid. Okey, antara aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti bertulis, perbincangan kumpulan, soal jawab lisan dan pembentangan. Okey, guru-guru boleh menilai dan mengetahui tahap kefahaman murid-murid dalam aktiviti penggayaan ini. Dan yang terakhir adalah maklum balas, yang mana maklum balas ini boleh diperolehi daripada aktiviti penggayaan sebelah tadi seperti kerja rumah, sesi soal jawab, dan maklum balas ini berlaku secara langsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Proses bimbingan juga akan berlangsung selepas mendapat maklum balas sekiranya murid-murid itu tidak mencapai tahap penguasaan yang dikehendaki. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Syahada binti Ahmad akan terangkan tentang soalan yang ketiga, iaitu adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan atau hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk poin pertama, saya bersetuju dengan penulis di mana penulis mengambil petikan daripada Omar dan Sinasami pada tahun 2017. Petikannya berbunyi, pelaksanaan PBD merupakan salah satu daripada proses pembelajaran dan ia tidak seharusnya diasingkan. Pelaksanaan ini dapat membantu guru dalam mengenal pasti isu pelajar dari semasa ke semasa dan ianya juga dapat melaksanakan proses penambahbaikan untuk pelajar. Okey, saya bersetuju dengan poin ini. Akan tetapi, terdapat sedikit kelemahan di mana pengkaji dia tidak membuat kajian terhadap bahan yang disediakan oleh guru dan tahap keberkesanan bahan tersebut dalam mentadbir PBD. Jadi, penulis mencadangkan bahawa kajian dijalankan secara lebih terperinci terhadap bahan yang disediakan oleh guru. Okey, slide seterusnya. Untuk poin yang kedua, saya bersetuju dengan penulis di mana penulis menyoalkan mengapa masih terdapat perbezaan dalam cara pentadbiran PBD, terutamanya dalam kalangan guru-guru bahasa Melayu. Persoalan penulis ni saya setuju. Sebab apa? Sebab di SKP yang diberikan kepada semua guru tu adalah sama. Tapi persoalan dia mengapa para guru ni dia memilih kaedah PBD yang berbeza untuk laksanakan mengapa para guru ni dia memilih kaedah yang berbeza untuk laksanakan PBD. Jadi penulis mencadangkan bahawa pelbagai aspek perlu dikaji semula untuk memastikan tahap konsistensi dalam kalangan guru tu berada dalam tahap yang baik. Akan tetapi terdapat juga sedikit kelemahan dalam artikel ini di mana penulis hanya membuat kajian terhadap subjek yang hanya terhad kepada 10 orang guru sahaja dan hanya memberikan fokus kepada guru bahasa Melayu dan sebuah sekolah sahaja. Sedangkan PBD yang diberikan kepada para guru ni adalah untuk semua guru-guru di Malaysia. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Syazwani binti Kelana akan meneruskan kepada soalan yang keempat, iaitu secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Secara keseluruhannya, penulis berjaya mengupas dan menghasilkan artikel ini dengan begitu baik dan berkesan dalam membincangkan dan menghurai aspek-aspek yang berkaitan pentaksiran bilik darjah dan kemenjadian murid. Penulis berjaya membawakan hujah, maklumat dan data ilmiah melalui persembahan dan gaya bahasa yang mudah difahami oleh setiap lapisan pembaca. Selain itu, isu-isu yang dikupas oleh penulis adalah lancar dan konsisten dari awal hingga akhir penulisan serta dihuraikan dengan baik oleh penulis. Setiap isi disertakan dengan huraian yang relevan dan tidak lari dari fokus artikel. Yang ketiga, penulis turut menggunakan pelbagai sumber rujukan yang bersesuaian bagi setiap peringkat di dalam artikel ini untuk disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, penulis telah menyusun atur dan memfokuskan isi kandungan artikel ini dengan memulakan penulisan tentang pentaksiran bilik darjah, tujuan artikel ini ditulis, penyataan masalah yang jelas, kaedah kajian yang digunakan, dapatan kajian, kesimpulan dan perbincangan dengan olahan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Farhana Najiha akan menyambungkan pembentangan soalan
Apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Seterusnya. Okey, cadangan kami yang pertama ialah meningkatkan latihan dan bengkel guru. Guru hendaklah diberi latihan dan kursus untuk membolehkan mereka dapat melaksanakan pentaksiran dengan lebih berkesan. Pihak Kementerian Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah dan Lembaga Peperiksaan Malaysia perlu menyediakan pelbagai pendedahan yang lebih terperinci dari aspek khusus dan bengkel berkaitan aspek pentaksiran dan penyediaan kursus berkaitan pembangunan kaedah pengajaran yang sesuai dan cara berkomunikasi juga perlu dijalan bagi membuatkan guru lebih bersedia. Cadangan kami yang kedua ialah pihak pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk merancang dan menyediakan latihan pemantapan PBD melalui kursus dalaman. Ianya dapat membantu guru meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dan secara tak langsung dapat meningkatkan kesediaan mereka. Cadangan kami yang ketiga ialah penambahan latihan pengukuhan kepada pelajar seperti membuat modul pembelajaran kepada pelajar dapat membantu guru dalam melakukan pentaksiran kendiri. Ini juga dapat membantu pelajar yang lemah dalam subjek tersebut. Cadangan kami yang keempat ialah guru digalakkan melakukan pelbagai aktiviti agar dapat menarik minat pelajar agar memudahkan guru mengetahui tahap keupayaan seorang pelajar. Dan cadangan kami yang kelima ialah guru muda mendapatkan bantuan dari guru yang berpengalaman untuk dijadikan rujukan yang lebih luas agar dapat melakukan penambahbaikan dalam mentaksir pelajar. Untuk pembentangkan seterusnya, saya akan paskan kepada rakan saya. Terima kasih. Okay, soalan yang terakhir akan dibentangkan oleh saya secara insam berbunyi seperti apakah refleksi yang dapat anda lakukan sepanjang melakukan tugasan kritikan artikel ini. Seterusnya. Okay, bagi refleksi kritikan artikel ini, sifat kognitif seorang pelajar akan terus berkembang. Jadi seorang guru itu perlulah berintelektual tinggi. Seperti cabaran PBD bagi guru berbahasa Melayu mengikut kajian artikel ini pada tahun itu di mana pentaksiran berasaskan bilik darjah ini baru saja diperkenalkan kepada guru-guru. Oleh itu, seorang pendidik haruslah mempunyai pengetahuan dan sentiasa mengejar ilmu inovasi kurikulum untuk kesejahteraan bidang pendidikan. Seorang guru juga perlu bersiap siaga dalam menyiapkan diri untuk menambahkan lagi kemahiran mereka untuk kepakaran bidang masing-masing. Pembacaan ilmiah juga penting untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan berkenaan isu semasa dalam pekum pendidikan. Bakal guru dapat mencerna idea untuk melakukan PBD dengan kaedah yang menarik seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru dalam kajian artikel ini seperti pentaksiran formatif, aktiviti pengayaan dan kerja sekolah yang diberikan oleh guru kepada murid. Yang terakhir, sebagai bakal guru di masa kelak, artikel ini secara tidak langsung membantu kami menambah ilmu pengetahuan kami dalam pentaksiran bilik darjah yang masih baru lagi menarik ini. Okay. Sekian, terima kasih.